Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita dalam kitab kita itu Fiqh Imam Syafi'i. Tajuk fasal yang ke-8 pada pagi ini ialah zakat campuran. Sebelum ni tuan-tuan Allah, kita dah ambil semalam, kita dah ambil zakat barang galian dan juga barang yang terpendam atau perikas. Yang mana terakhir sekali kita bincang ini berkaitan dengan harta yang terpendam yang dipanggil rikas, yang kita telah huraikan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud rikas itu ialah harta yang terpendam, dan harta yang terpendam ni dia ada dua jenis, katakan. Satu, harta yang terpendam yang terpendam daripada, iaitu sebelum Islam, zaman jahiliyah. Dan satu lagi yang terpendam selepas zaman jahiliyah ataupun selepas kedatangan Islam. Jadi tuan-tuan Allah, perbahasan dua tu kita dah huraikan yang pada lepas. Saya telah rujuk beberapa pandangan ulama yang ada. Kebanyakan ni memang memfokuskan hanya takrifan rikas itu ataupun harta yang terpendam merujuk kepada harta yang terpendam pada zaman jahiliyah ke bawah. Adapun selepas zaman jahiliyah tidak dipanggil harta karun yang kita istilahkan hari inilah. Jadi yang kena zakat hanyalah harta karun yang kita kata ianya ditanam ataupun ianya adalah pada zaman jahiliyah punya harta, katakan. Macam mana nak tentukan sama ada di zaman jahiliyah ataupun zaman Islam, nama Allah Subhanahu wa taala? Sekarang teknologi canggih, kita boleh dapat tahu ni zaman Islam ke, ni zaman jahiliyah. Maka bila harta tadi adalah adalah tertanam daripada zaman jahiliyah lagi, kita dah lihat berapa persen yang perlu dikeluarkan zakat, iaitu sebanyak khumus, 1/5 daripada harta rikas tadi. Tetapi kalau harta tadi dijumpai dan harta tersebut adalah tertanam semenjak daripada zaman Islam, contohnya dalam tempoh 1400 tahun ini, nama Allah Subhanahu wa taala, dan dimiliki oleh orang Islam, contohnya raja-raja zaman Islam ke pemerintahan Islam, mungkin kerajaan Melaka ke kerajaan suatu dengannya, maka harta itu dianggap sebagai harta luqatah, dan dia bukannya harta yang ditanam ataupun harta yang rikas. Jadi bila luqatah, harta yang dijumpai ini luqatah, maka dikena serahkan kepada pihak yang berwajib untuk menguruskan harta luqatah. Itu kadang-kadang orang tersilap, dia ingat dia jumpa je semua bantai harta karun. Tidak, nyatakan. Tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, begitu juga harta yang kalau dijumpai di negara orang kafir, misal kata, maka ataupun duit yang dimiliki oleh dijumpai di dalam negara kafir yang mana kafirnya adalah kafir yang diperangi, kafir yang diperangi. So harta yang dijumpai itu, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, boleh ditakrifkan sebagai harta ghanimah.
Dia panggil harta ghanimah. Jika harta itu dijumpai di kawasan ataupun di tanah yang dimiliki oleh orang Islam, tapi orang bukan Islam, dan orang bukan Islam itu adalah jenis yang diperangi ataupun kafir harbi, maka harta itu dianggap sebagai harta rampasan perang, dan juga dikeluarkan sebanyak khumus 1/5. Dikeluarkan 1/5 dan bakinya boleh diambil, dikatakan oleh pemilik yang menjumpainya. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, itu ringkasan. Saya tak jumpa lagi pandangan yang kalau ada saya cuba lagi cari tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan harta rikas itu. Tapi yang setakat ni rujukan yang ada, bila tengok dalam rujukan-rujukan yang ada, semuanya merujuk kepada harta yang tertanam itu, harta karun itu ialah harta yang ditanam pada zaman jahiliah ke bawah, mengatakan. Adapun selepasnya tidak dipanggil harta rikas, katakan. Itu pada zaman Islam sampai hari ini tidak dipanggil harta harta rikas. Wallahu alam, harta kalau kita istilahnya harta karun lah. Harta karun. Baik, pagi ini tuan-tuan Allah kita lihat zakat campuran. Apa dia zakat campuran? Zakat campuran tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala ialah dua harta zakat yang dimiliki oleh dua orang Islam ataupun dua orang pembayar zakat ataupun lebih, dan harta tadi pada asalnya tidak perlu bayar zakat disebabkan bilangannya tidak mencukupi, tapi disebabkan digabungkan menjadi satu, kata seorang ada 20 ekor kambing, seorang lagi ada 20 ekor kambing, digabungkan macam Allah Subhanahu Wa Taala, maka kena bayar seekor kambing. Dah. Jadi gabungan itu maksud percampuran. Dan apa hujah pensyariatan zakat campuran ni? Itu berdasarkan satu riwayat hadis daripada Anas bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu telah menulis sepucuk surat kepadanya untuk menjelaskan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW, iaitu dalam hal kewajipan zakat. Di antara yang dijelaskan di dalamnya adalah jangan dikumpulkan antara yang berpisah mengenai hal zakat, dan jangan diceraikan antara yang berkumpul dan melakukannya itu kerana menghindarkan sedekah, atau yakni seperti menjadi sedikit atau tidak berkewajipan sama sekali. So daripada hadis ini dinyatakan bahawa hendaklah jangan memisahkan harta yang tergabung dan jangan menggabungkan harta yang terpisah disebabkan takut terkena wajib zakat. Jadi harta campuran daripada dua orang atau lebih ditanggung secara sama, sebab dua harta tersebut sama seperti harta yang dimiliki seorang sahaja dalam hal pembiayaannya. Jadi kita katakan kalau contohnya ternakan tadi dimiliki oleh beberapa orang, katakan. Tetapi dengan gabungan semua tadi satu tempat, dengan syarat dia satu tempat lah. Bukan satu lagi tu orang punya kandang lain ke, ada. Dia dengan syarat dia satu tempat sebab pembiayaannya sekali, makanannya dibuat sekali, katakan. Tapi kalau kita kata dia ada memiliki banyak kandang, tu memang dia punya sendirilah, ya tak? Cuma kalau katalah sini di kandang dia seorang, yang sana kandang dia berdua, dimiliki oleh dua orang, dia sebahagian, orang kawan dia sebahagian, satu lagi kandang nama Allah, itu memang boleh digabungkan semua sebab di bawah satu pemilikan, katakan, yang dikongsi ataupun yang digunakan pembiayaannya seolah-olah macam satu pembiayaan. Maka nama Allah Subhanahu Wa Taala dikenakan zakat yang dipanggil zakat campuran. Dia sama saja macam kalau ternakan, dia ternakan. Kalau zakat yang lain yang pertanian. Cuma dalam kes ini dimasukkan topik yang asing berdasarkan ianya adalah campuran daripada dua pemilik. Campuran daripada dua pemilik, wallahu alam.
Biasanya zakat campuran ni berlaku pada ternakan, pada pertanian dan pada perniagaan. Dia tak berlaku pada hal-hal yang lain. Kebiasaannya berlaku pada 3 perkara ni lah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah, dengan zakat campuran kadang-kadang menyebabkan jimat. Maknanya orang hanya perlu bayar sikit saja dengan campuran. Tapi dengan sebab berasingan kena bayar banyak. Contoh, seorang kita kata dia memiliki 40 ekor dalam satu kandang. Dia memiliki macam Allah, si A dapat ada 20 ekor, ada 40 ekor kambing, si B ada 40 ekor kambing. Kalau dipisahkan, maka setiap seorang kena bayar seekor kambing. Tetapi bila digabungkan kedua-duanya, maka cukup dengan bayar seekor kambing saja. Sebab nisab kambing tadi ialah 40 sampai 120 ekor, hanya perlu bayar seekor saja. Ada. Jadi dengan sebab penggabungan itu hanya perlu bayar seekor saja. Dan itu pengurangan lah, pengurangan makna dia kurang mengatakan. Tapi kalau kita kata ada seorang tu dia memiliki 40 ekor kambing, yang kawan seorang lagi ada 20 ekor kambing. So dia jadi 60 kan? 60. Kena bayar seekor kambing juga, tetapi dikongsi oleh dua orang tadi. Dikongsi oleh dua orang. Jadi beratlah. Hak ke seorang lagi itu tak sampai pun kan. Baru 20 ekor. Hak seorang lagi itu dah sampai. Tapi bila gabung nama Allah, kena bayar zakat samalah. Tapi portionnya berbeza. Ada yang kata sebahagian yang memiliki 40 kena bayar 3/4, hak yang 20 ekor kena bayar 1/4. Wallahu a'lam. Itu pandangan beberapa ulama. Ada yang pandangan mengatakan yang 20 ekor kena bayar separuh, 1/2. Hak yang ada 40 ekor kena bayar 3/4. Ini khilaf di sisi ulama dalam menentukan berapa jumlah yang kena bayar jika harta itu adalah harta campuran. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang pencampuran itu menyebabkan adanya keringanan, dan pencampuran juga kadang-kadang ada memberatkan pada sebahagian dan meringankan pada sebahagian. Dan wallahu a'lam, macam Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sana juga ada ulama dalam bab ni, kita kata zakat campuran ini ada beberapa syarat. Yang pertama macam Allah kelayakan lah, dan kelayakan untuk mengeluarkan zakat. Kelayakan untuk mengeluarkan zakat. Kedua-dua orang yang mencampurkan hartanya adalah mesti orang yang layak dan berhak mengeluarkan zakat. Maksudnya ialah kedua-duanya mestilah orang Islam. Jika salah satu daripada keduanya adalah orang kafir ataupun hamba sahaya yang mukatab, iaitu hamba yang dicatat membeli dirinya sendiri untuk merdeka, maka hartanya tidak boleh digabung dengan harta milik orang Islam tadi dalam hal kewajipan zakat. So tak boleh gabung lah. Dengan syarat dua-dua orang tu orang Islam, barulah boleh digabungkan harta bayar zakat tadi. Syarat yang kedua, harta tersebut ialah harta zakat. Harta zakat. Kedua-dua yang campur itu juga disyaratkan mesti merupakan harta zakat. Misalnya ternak, haiwan ternak, biji-bijian, ataupun harta zakat pertanian dan harta zakat lainnya. Apabila kedua harta itu bukan merupakan harta zakat, maka tidak ada pengaruh di dalam pencampuran ini, dan juga tidak ada zakat keduanya, sama ada ketika tidak bercampur maupun ketika bercampur. Yang ketiga, tentang mati Allah memiliki jenis yang sama. Ada. Harta gabungan ini juga mesti memiliki jenis sama, seperti kambing, lembu, unta, dan juga kurma masak, kurma mentah, emas dan perak. Apabila salah satu harta daripada keduanya ini merupakan
kambing dan yang lain adalah lembu, maka tidak ada pengaruh di dalam percampuran. Dia kambing dengan kambing, lembu dengan lembu. Ada emas dengan emas, perak dengan perak. Wallahu a'lam. Barulah ada yang dipanggil penggabungan itu. Tidak disyaratkan niat dalam pencampuran menurut pendapat yang sahih, dan tidak ada tidak ada niat dalam penggabungan harta tersebut. Sebab pencampuran harta ini memberi pengaruh dalam hal zakat oleh adanya satu pembiayaan, ya katakan. Macam kata kita ambil bawah ni lah, galian kan, galian kita pergi gali dengan kawan-kawan semua. Tak kongsi, kita pakat-pakat hamba-hamba kan, ya katakan satu grup pergi. Boleh gabungkan semua jumlah emas yang didulang tu berapa banyak dapat, dan dibayarlah zakat menurut Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nisab samalah, kalau kambing, kalau ternakan zakat ternakan, kalau pertanian, kalau emas perak sama zakatnya, ikut seperti mana yang telah kita ambil sebelum ni. Dan seterusnya menurut Allah Subhanahu wa taala mencapai haul. Kalau sekian orang yang berkongsi, itu haulnya boleh ditetapkan hukumannya secara tersendiri, seperti masing-masing memiliki nisab kambing yang berlaku haulnya kemudian bercampur hartanya. Maka dalam hal ini diperhatikan apabila haul daripada harta campuran itu sesuai atau sepakat, seperti seorang memiliki nisabnya pada bulan Muharram lalu mencampurkan harta dengan orang lain pada bulan Safar, maka menurut pendapat kaul qadim, dalam harta campuran tersebut didasarkan pada haul masing-masing harta secara tersendiri. Tapi jika haul itu maknanya di sini tuan-tuan mati Allah, contohlah jika harta telah mencapai haul, maka wajib dikeluarkan zakat seekor kambing, sebab yang dihitungkan mengeluarkan zakat adalah di akhir haul, dengan dalil kalau ada 121 ekor, kemudian salah satu ekor kambing yang ada yang mati, maka jadi jumlahnya 120 ekor. Sebelum haul kurang sehari, maka yang wajib dikeluarkan zakat adalah seekor kambing sahaja. Akan tetapi apabila salah seekor di antara 120 ekor kambing itu ada yang beranak sebelum haul kurang sehari, maka wajib dikeluarkan zakat 2 ekor kambing. Sementara dalam kes ini percampuran harta boleh ditemui di akhir haul, maka wajib dikeluarkan zakat campuran. Ini qaul qadim. Qaul qadim namanya Allah Subhanahu wa taala, penggabungan tu dia kita kata katalah dia gabung tu tadi yang A memiliki kambing bulan Muharram. Lepas tu penggabungan dengan kawan tu berlaku pada bulan Safar katakan, maka dah lewat sebulan. Tapi tidak dia kata maknanya disasarkan zakat tadi pada haul masing-masing harta secara tersendiri katakan. Ini pendapat Al-Qadim. Adapun pendapat Jadid tidak didasarkan pada haul bagi masing-masing harta campuran, maknanya tidak disyaratkan ikut tahun, ikut bulan pemilik masing-masing, tidak. Maka wajib baginya masing-masing dikeluarkan zakat seekor kambing, sebab masing-masing itu tersendiri pada sebahagian haulnya. Maknanya apa maksudnya tuan-tuan macam Allah? Hak yang kalau gabung itu tetapi bulannya berbeza, boleh digabungkan bayar zakat mengikut qaul qadim. Mengikut qaul qadim. Adalah bulan Muharram, seorang bulan Muharram, seorang bulan Safar mengatakan. Digabungkan dua-dua, tapi dibayar zakat pada akhir setiap tahun, bulan Muharram juga tahun depan, maka dia kena bayar seekor je kambing kalau jika jumlahnya masih dalam lingkungan 120 ekor. Berbanding dengan kaul yang baru, kaul baru dia kata, kaul jadid dalam mazhab Syafi'i katakan tidak, di sana terdapat perbezaan, maknanya
tarikh ataupun bulan untuk keluarkan zakat tu tak sama. Bila tak sama, dia kena keluarkan zakat masing-masing, katakan. Itu kalau jadilah tidak didasarkan pada haul bagi masing-masing harta campuran, maka wajib masing-masing dikeluarkan zakat seekor kambing. Kalau kata 40 ekor, 40 ekor, tapi pencampuran itu tak sama bulannya, katakan, maka wajib bayar zakat masing-masing. Wallahu alam, mengikut haul sendiri. Mengikut haul yang ada pada pemiliknya. Wallahu alam. Jadi ini contohlah, katakan. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala tamat kat situ berkaitan dengan zakat campuran. Maka kita lihat fasal yang berikutnya, iaitu berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah macam Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan ketika tenggelamnya matahari di akhir Ramadan, di akhir hari Ramadan, dengan syarat-syarat tertentu bagi setiap mukallaf dan orang yang disaranya. Ia juga disebut zakat, dipanggil sedekah fitrah ataupun dipanggil zakat fitrah. Dan bagi harta benda yang dikeluarkan disebut fitrah, yang merupakan lafaz yang dilahirkan bukan daripada Arab ataupun asing, akan tetapi istilah bagi fuqaha yang menjadikan hakikat syar'i seperti sembahyang dan zakat. Seakan-akan ia merupakan bahagian daripada fitrah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitrah ni sucilah, bersih, katakan. Dia tak ada kaitan dengan fitrah, perkataan fitrah dengan zakat tu dia tak ada kaitan, katakan. Ada. Tetapi dalam hati Allah diambil perkataan fitrah tadi kerana sama bab macam solat. Solat asalnya doa. Asalnya doa. Tapi digunakan untuk istilah salat yang bermula daripada takbir berakhir dengan salam. Zakat fitrah juga sama juga. Fitrah ni diambil untuk dijadikan satu istilah syarak, kata, yang walau bagaimana sekalipun tetap ada kaitan dengan nama zakat fitrah, iaitu pensucian ataupun penyucian. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nas la ya'lamun. Iaitu setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, iaitu engkau dan pengikut-pengikutmu, wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan, iaitu terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dalam keadaan bersedia dari semula jadi untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah, iaitu agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. So, dinamakan zakat fitrah dengan sedekah fitrah disebabkan kewajipannya jatuh ketika menjelang masuk ke hari-hari Aidil Fitri. Sebab ada kaitan juga dengan hari raya Aidil Fitri, katakan. Wallahu alam, sebab tu juga dipanggil zakat fitrah. Kenapa dipanggil zakat fitrah? Sebab ada kaitan dengan hari raya Aidil Fitri. Wallahu alam. So zakat fitrah ni nama Allah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib. Hukumnya adalah wajib. Seperti mana disebut dalam nas-nas, zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun kedua hijrah, pada tahun sama kewajipan puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan difardukan pada tahun kedua hijrah, dan juga pada tahun kedua hijrah diwajibkan membayar zakat fitrah. Dan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakat fitrah dari bulan Ramadan diwajibkan atas semua manusia sebanyak 1 gantang kurma, 1 gantang gandum, dan setiap orang yang merdeka ataupun hamba, lelaki ataupun perempuan daripada kaum muslimin. Bahkan dalam riwayat yang lain, hatta kanak-kanak ada.
orang tua ke, orang muda ke, hatta hamba sahaya. Ada. Maka mereka semuanya tadi wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau mengata ustaz, hamba siapa yang kena bayar zakat untuk mereka? Ialah pemiliknya lah. Pemiliknya. Sama juga macam kita ada anak-anak kita yang bayar, suami yang bayarkan zakat untuk mereka, katakan wallahu a'lam. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk membayar zakat sebelum keluarnya mereka menjalankan salat hari raya. Zakat fitrah ini nanti kita akan lihat bila waktu diwajibkan sebentar lagi. Tapi saya nak fokuskan dulu hukum. Hukum zakat fitrah seperti mana yang saya katakan tadi, para ulama menyatakan hukum bayar zakat fitrah adalah wajib. Wajib. Tujuannya bagi menyucikan atau membersihkan jiwa. Sebab tu tadi saya kata zakat fitrah itu diambil maksudnya penyucian ataupun pembersihan, katakan bersih, katakan. Jadi mudah-mudahan dengan orang yang membayar zakat fitrah ni, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, adalah proses terakhir dalam bulan Ramadan untuk tujuan penyucian jiwa dia, katakan. Seolah gitulah, katakan, pelengkap untuk bulan Ramadan dalam proses membersihkan dirinya daripada dosa ataupun sesuatu dengannya. Zakat fitrah ni nama Allah, Waqi' Ibn Jarrah rahimahullah taala berkata, zakat fitrah untuk bulan Ramadan sama seperti sujud sahwi untuk pelaksanaan salat. Maknanya hanya pada bulan Ramadan saja zakat fitrah. So jangan bayar zakat fitrah pada bulan Syawal ke, pada bulan Zulqa'dah ke, tak ada. Dia hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Wallahu a'lam. Waktu diwajibkan. Waktu zakat fitrah ini diwajibkan seiring dengan terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Yakni seiring dengan memasuki hari fitrah. Hal ini bersandar kepada pandangan Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadisnya sebelumnya, diwajibkan sedekah fitrah dari Ramadan. So zakat fitrah tidak diwajibkan kecuali setelah terbenamnya matahari pada malam hari raya. Sebab zakat fitrah ini merupakan pembersih bagi diri orang yang puasa. Seorang yang ada, yakni hidup pada salah satu bahagian bulan Ramadan dan sebahagian malam di hari raya, maka dirinya diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah, atau diwajibkan ke atasnya orang yang dinafkahkan sesuai dengan syarat-syaratnya. Siapa yang hidup pada bulan Ramadan dan tetap hidup hingga setelah tenggelam matahari kemudian dirinya wafat, maka dirinya telah diwajibkan zakat fitrah. Apabila dirinya meninggal sebelum tenggelam matahari, maka dirinya tidak diwajibkan zakat. Siapa yang lahir pada bulan Ramadan walaupun pada sebelum tenggelamnya matahari pada malam akhir bulan Ramadan dan tetap hidup hingga tenggelamnya matahari, maka dirinya diwajibkan zakat fitrah. Sedangkan anak yang lahir setelah tenggelamnya matahari, maka tidak diwajibkan zakat fitrah. Baik. Di sini kita kena faham baik. Kalau maksudnya kita kata dia meninggal pada satu Ramadan, maka di sini tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala dia syaratkan kat sini siapa yang hidup, pertama sekali siapa yang hidup pada bulan Ramadan dan tetap hidup sehingga setelah tenggelamnya matahari kemudian dirinya wafat, maka dirinya telah diwajibkan zakat fitrah, katakan. Maksudnya macam Allah, seingat yang saya tahu saya, katakan, maknanya kalau dia mati dah masuk Ramadan, meninggal dunia setelah masuknya puasa Ramadan, maka dia diwajibkan bayar zakat fitrah. Sama juga orang yang lahir. Orang yang lahir, dia lahir sebelum terbenamnya matahari pada akhir Ramadan, maka
dia lahir kemudian dia hidup sampai terbenamnya matahari pada akhir Ramadan, maka wajib dia bayar zakat. Katalah dia lahir pada pukul 6, meninggal dunia pukul 7.30, maka 7.30 malam. Maka 7.30 malam tu dah masuk Syawal lah. Dia sempat sebelum terbenam dan selepas terbenam, sampailah waktu terbenamnya matahari, maka di atasnya wajib bayar zakat. Tapi kalau dia lahir pada hujung Ramadan, pada akhir Ramadan, sebelum terbenam matahari, hanya kita kata dia lahir kata pukul 6 petang pada akhir Ramadan, tetapi dia meninggal dunia pukul 7 sebelum maghrib dia meninggal dunia, maka tidak wajib bayar zakat mengikut pandangan yang disebutkan tadi. Maka dikata sedangkan anak yang lahir setelah tenggelam matahari ataupun lahir tadi mati Allah pada bulan Ramadan, walaupun pada sebelum tenggelam matahari pada malam akhir Ramadan, dan tetap hidup, dia syaratkan ni tetap hidup hingga tenggelam matahari, maka wajib. Tapi kalau tak hidup sampai sebelum tenggelam matahari mati Allah, maka tak wajib bayar zakat lah. Sama juga kanak-kanak yang lahir selepas terbenamnya matahari. Dia lahir mati Allah terbenamnya matahari pada akhir awal Syawal itu, kata pukul 7.30, pukul 8 dia lahir, maka tak wajib bayar zakat. Wallahu a'lam. Demikian juga orang yang masuk Islam, sama juga. Orang yang masuk Islam, dia masuk mati Allah sebelum tenggelamnya matahari dan selepasnya. Demikian juga orang yang menikah pada bulan Ramadan dan pernikahan itu telah berlangsung hingga tenggelamnya matahari, sedangkan jika dirinya menikah setelah tenggelamnya matahari, maka tidak diwajibkan zakat fitrah. Ini bagi orang bukan Islam. Bagi orang bukan Islam yang memeluk agama Islam. Dia berkahwin, nyatakan mati Allah pun sama prosesnya, sebelum tenggelam ataupun selepas tenggelam pada akhir Ramadan itu. Tapi ada korang nak kahwin bulan Ramadan. Tak katakan. Wallahu a'lam. Mungkin ada, tapi kita tak tahu. Wallahu a'lam. Baik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah ni dia ada syarat. Yang pertama sekali ialah Islam. Itu jelaslah. Bagi saya dah jelas, tak perlu nak dikupas lebih lanjut. Yang kedua, waktu. Dia syaratkan kewajipan zakat adalah kewujudan waktu kewajipannya, iaitu terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Dan fitrah ini dimulakan pada malam Id, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelum ini. Waktu pembayaran zakat ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bila masuk je 1 Ramadan dah boleh dah bayar zakat. Tapi hukum membayar zakat tadi pada awal Ramadan, kita kata dia zakat ni wajib, zakat fitrah ni wajib. Cuma tempoh bayar tu dia ada waktu yang sunat dan waktu yang wajib. Bila waktu sunat, bila waktu wajib? Waktu sunat mati Allah sepanjang bulan Ramadan. Tetapi waktu wajib ialah sebelum solat hari raya. Apabila berakhirnya Ramadan, berakhirnya Ramadan 29 hari ataupun 39 hari, maka ketika itu waktu pembayaran yang wajib dah. Waktu pembayaran wajib. Maksudnya, apa maksud waktu pembayaran yang wajib? Bila orang tak bayar juga tempoh yang ada tu, barulah dia berdosa. Tempoh pembayaran yang wajib tu. Maksudnya, kalau katalah dia tak bayar sampai dah masuk, orang dah semayang dah. Dah semayang. Semayang apa? Semayang hari raya. Maka dia dianggap berdosa. Itu maksud tempoh wajib, katakan. Zakat fitrah tu, bayar tu hukumnya wajib. Cuma pelaksanaan pembayaran tu, dia ada 2 masa. Masa yang sunat, masa yang wajib, katakan. Jadi masanya tu pun kita kata masa sunat ialah di awal Ramadan sampailah di akhir Ramadan. Masa wajib setelah berakhirnya Ramadan.
Lepas tu setengah mazhab dia akan fokuskan kepada sebelum hari raya. Maka berebutlah. Tak. Sebab dia kata sebelum tu tak wajib. Yang wajibnya lepas dah komplit 30 hari Ramadan ataupun komplit 29 hari Ramadan baru jatuh hukumnya wajib. Sebab itu kadang-kadang kita ni terpaksa tunggu pula orang macam Pakistan, orang Bangladesh yang datang sini pagi-pagi raya nak bayar duit, nak bayar zakat fitrah. Dah sampai kupon pun dah habis dah. Tak. Terpaksa tulis pula nama dia. Tunggu dah selesai belum baru boleh salat. Sebab nak kalau tak mereka tak bayar tadi, mereka dia anggap berdosa. Jadi kita lewatkanlah sikit semayang hari raya Aidil Fitri bagi membolehkan mereka membayar zakat fitrah. Tapi bila dah start salat, maka berdosalah mereka yang tidak membayar zakat fitrah tadi. Wallahu a'lam. Baik, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita katakan kemudahan. Kemudahan disyaratkan pada zakat fitrah ni, kriteria mukallaf yang mendapat kemudahannya ketika tiba waktu kewajipan zakat. Namun jika kemudahan ini diperoleh selepasnya, maka tidak diwajibkan zakat bagi dirinya. Maksudnya daripada kemudahan di sini adalah memiliki harta yang berlebih daripada penafkahan keluarga pada malam Idul Fitri dan di paginya. Juga berlebih daripada pembayaran sewa rumah, membantu pelayan jika diperlukan, kerana penafkahan mereka adalah lebih penting. Kemudahan di sini maksudnya ialah kita kata ni diwajibkan bayar zakat kepada orang yang mukallaf, lelaki, perempuan, hamba sahaya semua, orang kaya, orang miskin. Miskin pun kena bayar zakat. Tapi orang miskin ni, Ustaz, macam mana orang miskin nak bayar zakat? Duit dia pun tak cukup. Tak. Duit dia pun tak cukup. Di sini dalam macam Allah, orang miskin dia ada dia punya keadaan dia. Bukan kata orang miskin tak kena bayar zakat. Orang miskin pun kena bayar zakat. Dengan syarat jika ada lebihan. Jika ada lebihan. Lebihan yang bagaimana? Lebihan setengahnya mengatakan bahawa lebihan itu maksudnya, contohnya kita kata belanjanya hari paginya katalah dia ada lebih, itu baru dipanggil lebihan. Kalau kan makan tengah hari ke dia ada lebihan, itu yang dikatakan ada lebihan, dia kena bayar gunakan duit lebihan tadi. Kalau sewaan, dia nak bayar sewa rumah 700, dia ada 700 ke setengah, 700 ke 700 lebih. So lebih tu barulah dia kena bayar zakat. Tapi kalau katalah duitnya Ustaz cukup-cukup untuk makan, makan pagi ataupun makan tengah, makan petang, makan malam, katakan. Dan ataupun duitnya cukup-cukup untuk membayar sewa rumah, maka didahulukan penafkahan mereka itu. Kerana penafkahan itu lebih penting berbanding dengan zakat fitrah. Ini untuk orang yang miskin, orang yang fakir, katakan. Yang ada duit tak bolehlah guna. Sebab dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, sedangkan yang kaya maka dia menzakatkan semata-mata kerana Allah, dan sedangkan fakir maka memberinya adalah lebih mulia daripada menerimanya, katakan. Wallahu a'lam. Sebab itu tidak disyaratkan dalam kategori kemudahan di sini adalah adanya kelebihan hutang, sama ada hutang pada manusia maupun hutang kepada Allah dan zakat fitrah, atau lebih diutamakan daripada hutang. Kerana adanya hutang tidak menghalang penafkahan isteri dan kerabat lainnya. So orang tak boleh kata, Ustaz, saya ada hutang banyak lagi, tak boleh nak bayar zakat. Tak boleh, hutang tak boleh. Hutang tidak termasuk dalam mesti kata tak ada kemampuan atau sebagainya, tergolong dalam miskin ataupun sesuatu dengannya. Wallahu a'lam. Kemudian macam Allah Subhanahu wa taala, mukallaf mengeluarkan zakat fitrah apabila syarat-syarat di atas telah dipenuhi, maka seorang muslim mukallaf wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya.
Adapun orang yang yang gila, kanak-kanak, orang tua, isteri dan sewaktu dengannya, maka dibayarkan bagi pihaknya oleh walinya. Oleh kita kata wali lah, ataupun macam satu keluarga tu suaminya lah. Ada ibu bapa boleh anak yang membayarnya, tidak ada masalah. Sebaiknya macam Allah Subhanahu Wa Taala maklumkan kepada kedua ibu bapa untuk membayarkan zakat bagi pihak mereka. Adapun orang lain macam Allah Subhanahu Wa Taala, macam kita nak bayarkan untuk adik-beradik, untuk bayarkan untuk ahli keluarga yang lain, maka setengah ulama dia kata, ataupun dalam mazhab Syafi'i katakan, kaum kerabat ini yang mampu untuk menafkahi dirinya sendiri, tapi kita nak keluarkan, nak bayar juga zakat untuk mereka, ataupun tak mampu, kita nak bayar, nak tolong, tidak sah mengeluarkannya bagi mereka kecuali dengan adanya izin daripada mereka. Kena minta izin. Kena minta izin. Apabila maka dalam zakat ni tadi kita katakan untuk ibu apa, anak-anak dan isteri, okey, dia boleh bayarkan zakat walaupun tanpa beritahu, katakan ibu apa. Tapi kalau ibu apa ni boleh je kalau kita nak beritahu yang kita dah bayarkan. Nanti kan semua orang pakat untuk bayarkan, anak A, anak yang B, anak C, dah berkali-kali dah bayar. Cukup bagi tahu yang kita bayarkan, katakan zakat mereka. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, apabila seorang mukallaf mengeluarkan zakat fitrah, maka dirinya mesti mengeluarkan untuk dirinya sendiri dulu. Apabila dirinya mengeluarkan untuk yang lain, maka hal ini tidak terima, dan fitrah tetap pada tanggungannya. Mana dahulukan diri sendiri dululah. Jangan bayarkan orang lain dulu. Bayarkan untuk diri sendiri dan tanggungan sendiri dulu. Kalau ada seorang memiliki isteri kaya sedangkan dirinya sendiri tidak mampu, maka isteri tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Dia miskin, suami kaya. Suami miskin, isteri kaya. Maka isteri tak wajib. Tapi isteri boleh bayarkan zakat fitrah untuk suami, tapi dengan cara meminta izin. Cara minta izin. Kenapa nak minta izin? Macam Allah Subhanahu Wa Taala kata zakat fitrah ni sebenarnya pada tanggungan siapa yang menanggung, katakan. Yang menanggung patut suami, bukannya isteri, katakan. Sebab itu kewajipan zakat itu bukan pada isteri tapi pada suami, katakan. Bila bukan tanggungan, maka tidak perlulah kita kata minta keizinan daripada suami. Tak apalah, dibayarkanlah. Boleh tak dibayarkan? Kalau suami izinkan bayar, bayarlah. Tidak ada isu di situ, katakan. Wallahu a'lam. Ucapan zakat fitrah, ukuran zakat fitrah. Berapa yang perlu dikeluarkan untuk zakat fitrah? Zakat fitrah nama Allah Subhanahu Wa Taala ialah makanan asasi yang dimakan oleh penduduk kawasan tersebut. Ini melibatkan makanan asasi. Kalau gandum lah. Kalau beras lah. Itu pada hukum asal. Sebab mazhab Syafi'i wajib mengeluarkan zakat fitrah itu dengan makanan asasi. Tak boleh ditukar kepada nilaian. Itu mazhab Syafi'i. Tetapi fatwa yang kita guna pakai dekat Malaysia ini adalah fatwa yang bukan mazhab, katakan. Kita ambil kira banyak aspek lah. Kerana macam Allah untuk maslahah ammah tu lebih besar. Maka lepas tu diubah kepada nilaian berbanding dengan beras. Tapi ada setengah-setengah tempat macam Tok Guru pondok ataupun setengah-setengah ustaz-ustaz yang katakan dia lebih prefer bayar zakat dengan beras, katakan. Itu pulang, katakan tidak ada masalah. Harus begitu.
Tapi dekat setengah-setengah negara, macam di negara-negara Arab contohnya, mereka masih lagi mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan asasi, dengan makanan asasi. Macam di Mesir, kalau di Arab Saudi dia orang keluarkan dengan beras, dengan beras, sebab beras tu makanan asasi katakan. Jadi kita beli beras, kita pergilah hantar ke rumah orang fakir miskin, ataupun kita hantar bagi kepada badan yang menguruskan harta zakat fitrah tadi. Wallahu a'lam. Jadi jumlahnya ialah seperti mana tadi, satu sa' ni berapa Ustaz? Satu sa' lebih kurang dalam 3.4 kilo. 2.4 kilo. Dia satu mud 600 gram. Satu mud 600 gram. Jadi 4 cupak satu gantang. Ada. Satu sa' itu ialah gantang. Jadi kena keluarkan zakat satu sa'. Satu sa' ini ialah gantang, dan gantang bersamaan dengan 4 cupak. Dan satu cupak bersamaan dengan 600 gram. So 6 kali 4, 2.4 kg. Ada. Tapi kita tak bayarlah, kita tak pening-pening lah dengan nak cek 2.4 kg itu. Kita dah bayar ikut ketetapan yang ditentukan oleh lembaga zakat setiap negeri. Kita baru ni yang tahun lepas berapa? RM7 RM7 tepat ke ada setengah? 7 tepat. Yang satu lagi tu dia beras special, beras super, double 14. Mahal sikit lah kan. Tapi siapa yang memang macam ni nak tu, tuan-tuan lah tahu makan beras mana. Beras biasa ke, beras mahal ke, tuan-tuan yang kita tahu. Hari-hari makan basmati tu nama Allah, kena bayar ikut basmati lah punya harga. Dia tak boleh lah kena makan beras mahal tapi nak bayar zakat fitrah pakai beras yang biasa punya katakan. Jadi itu amanah pada diri sendirilah anak. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sekarang beras satu kampik pun dekat harga 50 riyal kan katakan. Pengkategorian zakat tadi, makanan asasi beras apa tu nama Allah. Dia tengoklah jenis beras. Jenis beras mahal, kita kat Malaysia ni beras mahal berapa? Basmati je kan? Ada lagi beras yang lain. Berapa perak? Berapa? 60 lebih. Ada satu lagi beras Kelantan. Saya tak beras Kelantan yang Thailand punya tu. Beras macam beras pulut sikit dia nak. Itu pun saya tak pasti, sebab tu adakah dia dikategorikan termasuk dengan beras yang mahal ataupun beras yang murah. Kena tengok harga lah. Ya, tak. Kena tengok harga. Ya, tak. Wallahu a'lam. Basmati sekilo sekilo apa? Basmati 70 75 25 sekilo 25 ringgit 2 kilo. Mahal lah ya kan. So siapa yang makan basmati kat rumah jenis makan basmati je tuan-tuan, kena bayar ikut zakat makanan asasi dia lah ya kan. Iaitu kiraan 2.4 kilo setiap seorang kan. Tapi kalau dah ikut kiraan yang ada tu, kalau beras yang mahal RM14, tu kena nilah, kena guna bayaran beras tersebut lah, katakan. Tapi saya ingat kalau beras Thailand tu yang macam serindit, bagi serindit tu semua mahal, RM50, RM60 dah sekarang. Kalau kita beras biasa, beras tempatan tu baru 30 kan. 30 jadi double katakan. So kena bayar zakat ikut tu lah. Kerapan yang dia makan. Kalau kat rumah dia makan beras Thailand itu ataupun beras yang ekspor tu, yang harganya 50 tu, RM50, RM60 tu dah masuk ke harga kayangan lah. Katakan
beras makan makanan beras kayangan katakan, jadi kena bayar ikut beras yang dia makan katakan. Kalau kata beras yang dia makan tadi, kalau ikutkan harga yang bayaran zakat sebelum ni RM14 lah katakan. So dia kena bayar ikut yang RM14 kata. Tapi kalau dia sekali-sekala makan beras mahal, itu tak perlu. Dia kena tengok makanan yang selalu yang dia makan, beras mana yang diguna pakai. Kalau beras perang je sebab dia hanya gunakan beras perang saja, kenalah. Tapi kalau sekali-sekala sahaja tak boleh. Jadi kenakan pada beras perang tadi. Wallahu a'lam. Baik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya kita kata waktu wajib dikeluarkan zakat fitrah tadi adalah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan. Seperti mana yang dijelaskanlah tadi. Pengeluaran zakat fitrah namanya Allah, zakat fitrah sama seperti zakat harta dibayar kepada seorang yang berhak menerima zakat. Tapi kita hanya serahkan kepada wakil ataupun amil yang ada. Cukup. Kalau nak bayar sendiri ustaz boleh ke? Dari sudut hukum namanya Allah Subhanahu wa taala sah, tak ada masalah. Tetapi dari sudut undang-undang ini yang ada kat Selangor ni, kalau tuan-tuan didapati menyerahkan zakat tadi dengan sendiri, boleh dianggap sebagai satu kesalahan. Sebab undang-undang yang ada kat Selangor ni, enactment Islam menyatakan hendaklah zakat itu diserahkan kepada lembaga zakat ataupun institusi yang telah dilantik oleh kerajaan ataupun oleh majlis agama, iaitu lembaga zakat Selangor. So kena bayar kat situ. Tuan-tuan boleh didapati bersalah kerana tidak membayar zakat pada amil yang dilantik. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala bagi jelah senang. Tak pening-pening kepala nak cari orang fakir miskin ke apa tak kan. Wallahu a'lam. Jadi itu dia tuan-tuan macam Allah berkaitan dengan zakat zakat fitrah kita dan zakat campuran kita. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada masa yang akan datang berkaitan dengan penerima zakat pula. Kita dalam bab penerimaan zakat ni, perlukah kita zakat tadi kalau orang bayar sendiri, misalkan dia bayar sendiri, dia kena bagi 1/8, maknanya dia kena bagi 8 bahagian. Ataupun macam Allah Subhanahu wa taala cukup dia pilih mana-mana. Kalau dia pilih mana-mana, adakah cukup seorang? Ada. Ataupun kena pilih 3 orang untuk pembayaran zakat. Jadi semua tu nanti kita akan bincang pada masa akan datang. Kadang-kadang kita kata contoh macam Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni kita kata dalam ayat Al-Quran Allah sebut kan, dia katakan innamas sadaqatu lil fuqara. Saya bagi sikitlah ini katakan. Lil fuqara. Dia tak sebut seorang fakir miskin, dia sebut banyak. Sebab tu ada setengah nanti kita akan uraikan, sebagian ulama dia kata tak cukup seorang. Kalau orang nak bayar zakat sendiri kan, kalau dia pilih, kata yang bagi pandangan yang kata boleh pilih satu saja untuk dibayar zakat sendiri, katakan dia kena bayar, kena pilih 3 orang fakir miskin. Jadi kena cari 3 orang fakir. Tak cukup seorang. Sebab ayat Al-Quran kata innamas sadaqatu lil fuqara. Al-fuqara plural. Dan plural mesti 3 ke atas. 3 orang baru boleh dikatakan. Jadi orang yang bayar zakat sendiri, dia tidak sah untuk dia bayar zakat pada seorang. Dia kena cari 3 orang. Ada minimum. Tapi itu pandangan, katakan. Itu pandangan. Ada juga pandangan yang kata cukup seorang, katakan. Tapi kita kata sebab tu dah dipermudahkan pada kita
dah ada dah institusi yang menguruskannya tu. Nak buat apa kita pening-pening kepala nak pergi cari juga, katakan. Nak pergi cari juga, katakan. Wallahu a'lam, katakan. Patutnya tak perlulah nak memberatkan diri kan bila dah ada ni. Jadi dan lebih kita kata pembayaran ataupun pengagihan zakat tu lebih kita kata lebih bersistematik. Wallahu a'lam. Itu pun ada setengah-setengah sebagian pandangan ulama dia kata kena tengok juga pejabat zakat tadi muntazim atau ghair muntazim dipanggil. Dalam kitab fiqh dia panggil muntazim atau ghair muntazim. Maksudnya integriti ataupun tidak berintegriti dalam pengagihan zakat, katakan. Tapi kalau kita telah ada institusi yang muntazim, maknanya yang berintegriti, katakan, maka boleh kita serahkan kepada mereka. Tapi kalau institusi yang tidak berintegriti, maka harus seorang itu membayar dengan sendiri. Ada wallahu a'lam. Setengah tempat kutipan zakat itu banyak institusi. Contohnya macam negara Arab kan, dia tak ada satu macam amil kita. Macam lembaga zakat kan, katakan. Sana tak ada. Negara Arab majoritinya institusi yang banyak institusi yang menguruskan. Bahkan ada NGO yang mengutip duit zakat tadi. Ada. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan kupaskan ke-8 asnaf. Ada. Kalau katalah ustaz, dia kata saya dalam asnaf zakat ni ialah ada disebut sebagai amil. Sebagai amil. Kalaulah saya sebagai yang membayar zakat, saya pergi bayar zakat fitrah, saya bagi kat amil sendiri, boleh tak? Sebab dia kan salah satu asnaf kan. Kan takut orang salah faham, katakan. Sebab dia kata salah satu penerima duit zakat ialah amil. Kalau saya bagi sendiri, saya bagi pada diri saya sendiri, boleh tak? Kata sebagai amil. Jadi yang tu nak kena betulkan pemahaman di situ. Wallahu a'lam. Sama juga macam seorang isteri, dia nak bayar zakat, boleh tak dia bayar zakat pada suami dia, katakan. Ada. Isteri kaya, suami miskin, katakan. Ada. Boleh tak isteri nak bayar zakat pada suami, katakan. Ada. Satu isu juga, katakan tak. Kadang-kadang isteri kata, awak suami saya, dia kata, takkan saya nak bayar zakat pada suami saya sendiri. Tetapi tuan-tuan dari sudut hukum menyatakan harus seorang isteri bayar zakat pada suami. Tapi tidak boleh suami bayar zakat pada isteri. Terbalik pula, menyatakan. Kenapa tuan-tuan macam Allah? Nanti kita akan kupaskan insya-Allah pada masa yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada soalan tak ni kalau ada? Kalau tak ada, kita tutup. Tak ada Jadi kalau tak ada, setakat itu saja. Macam Allah, kita akhiri majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.